Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Haidi bin Muhammad Kasran dan Nur Anis Syafiqah binti Faizal Adib dari IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur dan SK Air Manis Kulai Johor akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Pelaksanaan Pendekatan Didik Hibur terhadap Kemahiran Bertutur Murid. Sebagai pengenalan, penguasaan berbahasa perlu dilaksanakan sehingga mencapai tahap yang maksimum dengan terdapat satu anjakan paradigma dilakukan oleh guru-guru dengan memberi penekanan terhadap pendekatan bagi pengajaran kemahiran bertutur seperti pendapat Nursila 2018. Seterusnya, Eliza Ramli 2013 berpandangan istilah didik boleh didefinisikan sebagai pelihara, jaga dengan berhati-hati dan ajar, manakala hibur pula didefinisikan sebagai mengembirakan atau meriangkan. Seterusnya, teknik didik hibur merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid kerana mengandungi unsur kecindan, estetik, muzik dan lakonan seperti pendapat Tai 2015. Marilah sama-sama kita lihat penyataan masalah. Muhammad Razak Muhammad Nordin dan Masyita Ahmad 2015 menyatakan bahawa pendekatan didik hibur dapat menaikkan semangat, minat dan penyertaan murid secara menyeluruh. Manakala pandangan Siti Hawa 2015, sesi pembelajaran yang membosankan akan menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Marilah sama-sama kita lihat objektif kajian. Objektif kajian ini iaitu berkait dengan mengenal pasti pengaplikasian elemen didik hibur yang digunakan untuk menarik minat murid tahun 5 terhadap pengajaran kemahiran bertutur. Mari kita lihat kerangka konseptual, iaitu dari segi tajuk pelaksanaan pendekatan didik hibur terhadap kemahiran bertutur murid. Kita lihat teori kajian iaitu menggunakan teori behaviorisme, seterusnya kaedah pengumpulan data ataupun instrumen kajian dengan menggunakan temu bual, analisis dokumen dan juga pemerhatian. Manakala analisis data menggunakan analisis tematik. Seterusnya dilaksanakan dapatan dan perbincangan. Minat murid terhadap pengajaran kemahiran bertutur melalui pelaksanaan pendekatan didik hibur. Kita lihat pula metodologi kajian. Metodologi kajian terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama reka bentuk, iaitu pendekatan kualitatif, kajian fenomenologi. Seterusnya persampilan, iaitu persampilan bertujuan seorang guru pakar bahasa Melayu dan seorang murid di sekolah kebangsaan. Manakala instrumen terbahagi kepada 3, iaitu temu bual semi struktur, pemerhatian terus, serta analisis dokumen iaitu menganalisis RPH ataupun rancangan pengajian harian. Kita lihat pula kaedah pengumpulan data. Yang pertama, meminta kebenaran guru besar untuk menjalankan kajian di sekolah. Seterusnya, mendapatkan kebenaran dari responden untuk mengumpul data. Seterusnya, memastikan instrumen kajian lengkap dan telah disemak, iaitu yang terdiri dari soalan temu bual, serta semak pemerhatian dan analisis dokumen. Seterusnya, melaksanakan pemerhatian, menjalankan temu bual dan melihat rancangan pengajian harian, iaitu analisis dokumen, dan seterusnya yang akhir, iaitu menganalisis seluruh data. Mari sama-sama kita lihat dapatan kajian dan perbincangan. Pengaplikasian teknik didik hibur dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan triangulasi, iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pelaksana. Kita dapati bahawa responden telah berancang untuk menggunakan elemen didik hibur untuk menarik minat murid. Dan dalam masa yang sama, guru juga menggunakan aktiviti bercerita dan nyanyian untuk menarik minat murid terhadap PDP kemahiran bertutur. Guru juga telah melaksanakan aktiviti didik hibur
secara lakunan. Kita lihat pula guru sebagai pendorong minda, menggunakan triangulasi juga, iaitu guru memberikan pujian dan motivasi selepas aktiviti lakonan dan nyanyian. Seperti pendapat Mulyasa 2013 yang menyatakan bahawa motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Hal ini kerana murid akan belajar dengan bersungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Dalam kemahiran guru dalam mengaplikasikan teknik didik hibur untuk menarik minat murid, kita lihat pula tentang pembelajaran kooperatif dan juga ekosistem pembelajaran itu sendiri. Dan ia merupakan triangulasi. Kita lihat bahawa PDP didik hibur ini melibatkan semua seperti pelaksanaan pembelajaran secara kooperatif. Ini dapat dilihat seperti menurut pendapat Effendi Zakaria 1998 yang menyatakan bahawa pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pengajaran pelajar membantu antara satu sama lain. Seterusnya kita lihat pula ekosistem pembelajaran yang menyatakan bahawa responden mengaplikasikan didik hibur sekiranya terdapat kluster utamanya pada waktu tengah hari. Baiklah, kita lihat pula pengaplikasian teknik didik hibur dalam RPH. Terbahagi kepada dua, iaitu set induksi didik hibur dan juga rangsangan untuk aktiviti PDP yang telah dinyatakan oleh guru dalam aktiviti PDPC-nya. Kita lihat, guru telah sentiasa menggunakan muzik untuk menarik minat murid ketika permulaan PDP. Kita lihat pandangan Mok Song Sang bahawa set induksi merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses PDP di mana tujuan ialah menimbulkan minat murid-murid. Seterusnya, guru juga telah melaksanakan aktiviti lakonan pada aktiviti satu dapat merangsang minat murid terhadap PDP. Kita lihat kepada modul kursus didik hibur dalam PDP BM. Ya, lakonan dalam proses PDP Bahasa Melayu dapat menarik minat pelajar seterusnya meningkatkan penglibatan murid. Secara kesimpulannya, pengaplikasian teknik didik hibur dalam PDP berupaya menarik minat murid terhadap pengajaran kemahiran bertutur. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan yang penting sebagai perancang, pelaksana dan pendorong minda kepada murid-murid. Guru-guru bahasa Melayu harus berusaha untuk memberi perhatian terhadap penggunaan teknik didik hibur dalam menarik minat murid terhadap pengajaran terutamanya dalam kemahiran bertutur. Itulah sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.